Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab salat berjamaah. Hadis ke-72. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'a ahadukum fi baitihi thumma atal masjida kana fi salatin hatta yarji'a fala yaqul hakadha wa shabbaka baina asabi'ihi rawahu Hakim wa qala hadha al-hadis sahih ala syarti syaikhani wa lam yukhrijahu wa wafaqahu al-Dhahabi. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang kamu mengambil wuduk di rumahnya kemudian datang ke masjid, maka dia akan mendapat ganjaran seolah-olah dalam solat sehingga dia pulang ke rumah. Dan janganlah dia lakukan begini. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah menyilang antara jari-jari kedua-dua tangan baginda. Mustadrak Hakim. Keterangan. Sebagaimana perbuatan menyilang jari-jari kedua-dua tangan dalam solat tidak baik dan melakukan perbuatan tersebut tanpa apa-apa sebab bukanlah satu perbuatan yang disukai. Demikian juga seseorang yang telah berwuduk di rumahnya dan datang ke masjid dengan niat untuk bersolat, maka tidak patut juga baginya melakukan demikian kerana dia seolah-olah berada dalam solat, disebabkan pada masa itu dia mendapat ganjaran bersolat sebagaimana yang telah terjelas dalam riwayat-riwayat yang lain. Alhamdulillah, tuan-tuan, pagi ini kita membaca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di bawah tajuk salat berjemaah. Hadis ke-72, hadis riwayat daripada Abi Hurairah. Nama Abu Hurairah ni dah biasa kita perkenalkan. Seorang sahabat Nabi yang rapat, ahli sufah, duduk dengan Nabi tak lama, dalam 4 tahun. Paling banyak meriwayatkan hadis, orang yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kuat ingatannya. Banyak sumbangan dia. Dan bila kita tengoklah, bila kita baca satu-satu hadis ni kan, sebut kata nama seorang sahabat, ujung tu dia akan ada perkataan radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu. Bila sebut nama sahabat ni, kita radhiyallahu anhu maksudnya Allahumma radha anhu. Kita mendoakan supaya Allah meridainya. Dah lama ni sahabat ni mati, 1400 tahun dah mati kan. Tapi sampai hari ni orang doakan dia. Bayanglah kita ni, siapa nak doa kat kita bila kita mati kan? Tak ada orang nak doakan. Ni sebut sebab nama-nama sahabat terus kita doakan. Okey, nama Abu Hurairah ni, jadi hadis ini Abu Hurairah menyebutkan qala Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ni satu nama dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang digunakan istilah Abul Qasim sebab dia ada seorang anak namanya Al-Qasim. Tapi dia meninggal lah, meninggal waktu kecil. Jadi kadang-kadang disebut qala Abul Qasim, maksudnya kalau sebut Abul Qasim tu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu boleh sebut Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza tawaddaa ahadukum, apabila seorang diangkat di antara kamu berwuduk fi baitihi. Ni mula wuduk ni yang terbaik diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berwuduk daripada rumah. Boleh kita nak ngabihkan air masjid, air surau pun tak ada masalah kan, nak berwuduk ni, buang air sini. Tapi yang terbaik diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza tawaddaa ahadukum fi baiti, kita berwuduk daripada rumah. Kemudian kata Nabi, summa atal masjid, kemudian dia datang ke surau, datang ke masjid, kana fi salatin. Start daripada dia berwuduk tu, lepas dia berwuduk, dia bergerak sampai dia datang ke masjid ataupun ke surau. Kana fi salatin, dia dah dinilai oleh Allah, diberi ganjaran orang yang melakukan salat. Itu lebih dia tu. Kan?
Kalau kita wuduk daripada surau ni mungkin kurang lah. Sebab dia kira start daripada wuduk tu tadi kan, saya sebutkan. Kemudian, hatta yarji. Start pada situ kata Nabi, sampai ke masjid, sehingga dia pulang. Sehingga dia balik tu, nilaiannya tu diambil kira sebagai pahala kelebihan orang yang solat. Sampai dia balik. Balik tu sampai ke rumah lah. Maksudnya daripada mula dia wuduk kat rumah, wuduk, lepas dia wuduk pakai baju betul semua ni, keluar start motor jalan kaki, start basikal kan, on elektrik basikal jalan semua sampai sini, solat, habis solat semua duduk zikir, habis zikir hatta yarji. Yarji tu sampai rumah. Kan? Punya panjang masa tu, nilaian dia as-salah, pahala dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa larangannya yang Nabi ajar di sini, dia kata fala yaqul hakadha. Jangan buat macam ni kata Nabi. Wasyabbaka baina asabi'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyilangkan tangan dia. Di antara benda ini bukan haram, makruh hukum dia. Makruh saja, bukan haram. Yang buat gini. Maksudnya lepas je kita ambil wuduk, lepas ambil wuduk, tangan yang buat silang gini. Silang, tangan silang tu ni larangan. Hukum dia makruh. Ini kita on the way nak datang ke surau, jangan buat gini. Sampai surau kan, duduk jalan tangan gini, jangan. Tangan gini jangan buat. Duduk solat, lepas solat nak tunggu, sementara nak tunggu imam kamat, jangan buat gini kan. Solat waktu semayang mana orang buat gini kan, tangan. Tak juga kan. Kan. Kemudian lepas solat, contoh antara maghrib dengan isyak ada kuliah. Kita nak tunggu solat kan, lepas tu solat isyak. Kita dengar kuliah, jangan buat gini. Bukan haram, makruh. Jangan buat gini. Kadang-kadang terbuat juga kan. Saya pun kadang-kadang terbuat juga kan. Tapi hukum dia makruh, jangan buat gini. Dia syabbak, tashbih. Dia kata dia satu hukum tashbih. Buat gini. Dia dari sudut hadis kalau kita tengok, tengok tangan pegang macam ni kan. Dari sudut hadis kalau kita nak tengok, kenapa Nabi SAW dilarang itu, kita nak tengok dalam riwayat hadis ni tak ada sebut secara jelas, dia cerita tak ada. Tapi ulama' dia bahas lah. Ulama' kata gini, dia menyebutkan ni, bila buat gini dia satu benda yang Nabi larang, benda Nabi tak suka. Satu. Maksudnya sunnah Nabi jangan buat kan. Sunnah. Hukum dia jadi makruh hukum dia. Kemudian ada yang menyebutkan ini macam perbuatan syaitan. Ada juga kata begitu. Kemudian ada juga, ini orang tafsir lah, perbahasan. Buat gini ni merupakan macam apa nama ni, kaum-kaum orang Yahudi, orang Nasara ni, dia orang ni ada style dia berdoa macam ni. Jadi Nabi tak nak tasyabuh. Ada juga kata itu. Banyaklah berpendapat yang mengatakan. Tapi kita sebagai orang Islam, jangan buat gitulah. Kadang-kadang dengar khutbah kan, jangan ubahlah. Gini okey. Boleh tak ngantuk sangat kan, cover lah gini ke kan. Gitu ke. Tapi jangan tashbih. Tashbih ni kita silang. Jenis silang jari ni jangan. Kata pada tempat lain dia kata letup-letupkan jari pun ada juga bentuknya tu. Jangan buat. Hukum dia makruh, bukan haram lah. Tapi kadang-kadang kena berhati-hatilah macam tu. Tapi kau tengok, janganlah bila kita dah tahu tu, tengok ada orang, macam tunjuk best sangat lah gitu kan. Kalau cakap pun slow, kadang-kadang orang tak tahu. Dia adab aja. Sudah adab kan. Benar. Janganlah kita tengok, aku dah tahu satu ilmu ni, tengok orang tunjuk macam kita ada power sangat pula kan. Buat biasa je. Kau nak tegur pun kadang-kadang yang penuh beradab. Orang pun seronok, selesa dengar apa yang kita cakapkan. Okey. InsyaAllah kita fahami hadis ni, kita amal dan kita sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallah. Sallallahu